Alhamdulillah Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah sekalian, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita dapat berjumpa lagi ke udara ini dalam siri kita punya penjelasan dan penerangan tentang da'watul Islam ini, da'watu ila sunnah ini. Alhamdulillah, ikhwatul iman, a'azakumullah, kita membiasakan diri kita untuk mendengar qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, kerana banyak dah benda kita dengar pasal benda lain, kita bagi perhatian tentang benda lain, kita bagi sedikit perhatian kepada qala Allah wa qala Rasul, kerana dua perkataan inilah yang akan membentuk, mengadun kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Kita cuba bagi masa sikit untuk melihat suatu tajuk yang agak penting, iaitu dipanggil dengan tajuk bid'ah. Bid'ah, iaitu kita mulakan dengan perkataan agama melarang kita melakukan bid'ah. Kenapa? Kerana lawan kepada bid'ah itu disebut sunnah. Bukanlah sunnah tu lawan pada bid'ah, tapi bid'ah itu sebenarnya musuh kepada sunnah. Kenapa demikian ikhwan? Kerana kalau kita mengambil suatu asas dalam dua kalimah syahadah kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah ini membentuk dua prinsip paling utama. Pertama, dia membentuk apa yang kita sembah. Kedua, kalimah ini membentuk kepada kita sampai ada dakwah Rasul. Dakwah Rasul. Sampai kepada kita dakwah Rasul dan apa yang kita sembah. Dari kalimah ini ikhwan, kita kata la ilaha illallah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan yang benar yang disembah melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang benar yang layak disembah dengan sembahan yang benar melainkan Allah. Maka daripada kalimah ini terbentuklah syahadah. La ilaha illallah itu menafikan kelayakan untuk disembah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang layak dima'bud. Ma'bud bermakna yang disembah, kita panggil sesembahan. Tidak ada sesembahan yang layak disembah dengan benar melainkan Allah. Itu terjemahan daripada perkataan la ma'buda bihaqqin illallah. Bukannya la ma'buda illallah. La ma'buda illallah tak tepat. Yang tepatnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dari sini ikhwan terbentuk hubungan uluhiyah kita dengan Tuhan yang ada dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau sahaja ya, kepada Engkau sahaja kami semua melakukan ibadah, na'bud, kami sembah, dan hanya kepada Engkau sahaja kami memohon pertolongan. Asal perkataannya ialah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Asal dia begitu. Maksud dia menjadi kami menyembah kepada Engkau dan kami memohon pertolongan kepada Engkau. Tetapi Allah ini, dia bukan saja mencipta kita, dia juga mencipta bahasa. Dia juga mencipta
tauhid, dia juga mencipta kalimah tauhid. Kalau dikatakan na'budu iyyaka, dia mengandungi makna saat ini kami menyembah engkau. Mungkin saat lain kami tak sembah engkau. Wa nasta'inu iyyaka, dan kami semua memohon pertolongan pada engkau saat ini. Pada saat lain mungkin kami minta tolong pada yang lain. Maka terciptalah kalimah iyyaka, iaitu hanya kepada engkau sahaja. Saat ini dan sampai bila-bila kami menyembah, dan hanya kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Artinya sampai bila-bila pun, sampai bila-bila pun hanya kepada engkau sahaja ya Allah kami sembah, dan hanya kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Maka terbentuklah kalimah ini dipanggil dengan kalimah tauhid. Tauhid kita semua tahu daripada perkataan wahada yuwahhidu tauhidan, ai ja'alahu wahidan, iaitu menjadikan ia satu-satunya, menunggalkan ia, menjadikan ia satu-satunya. Bila kita tambah perkataan tauhid Allah, bermakna hanya Allah satu-satunya yang kita sembah, hanya Allah satu-satunya sahajalah yang kita pohon pertolongan. Kerana itu kita menyebut perkataan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Artinya menjadikan Allah satu-satunya sembahan dalam hidup kita, tidak adanya lain. Tidak ada kita kata apa itu, kita kata tidak ada, kita kata yang lain yang kita sekutukan. Tidak ada kita kata kita jadikan sekutu yang lain, tidak ada. La syarika lahu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala itu wahdah la syarika lahu, dia esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi apabila kita tambah perkataan tauhid secara sedar ataupun tidak sedar, kalimat tauhid dia menolak muqaranah. Muqaranah, muqaranah ni apa dia ikhwan? Kita kata persandingan, penyertaan yang kedua, ataupun kita panggil dengan kalimah lain kalimah syirik, sekutu. Muqaranah, bila kita sebut tauhid, dia menolak muqaranah. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang kedua. Maka kalimah tauhid ini dia menolak syirik. Maka daripada kalimah la ilaha illallah terciptalah prinsip-prinsip tauhid. La ilaha illallah terciptalah prinsip tauhid. Tidak ada la ilaha, tidak ada ilah melainkan Allah. Ilah di sini bermakna ma'bud, yang disembah. Maka di sini adalah perbicaraan dia tauhid uluhiyah, berkenaan dengan sifat keesaan Allah. Keesaan di sini merujuk kepada makna dia disembah, dia diibadahi. Maka tidak boleh kita kongsi ibadat selain daripada Allah, tak boleh. Pasal itu Allah Ta'ala ni ikhwan, dia tak suka kita kongsi dia tak suka kita ada muqaranah dengan dalam hubungan dengan dia, sama ada pada benda yang nampak dengan mata, pada perkataan kita, lisan kita, perbuatan kita. Bahkan dia tak mau adanya muqaranah, perkongsian dia dengan benda lain pada niat kita sekalipun. Pasal itu Nabi kata apa? Sekecil-kecil syirik. Tengok Nabi sebut sekecil-kecil syirik. Bermakna apa? Sekecil-kecil benda yang kita kongsikan, kita tandingkan, kita sandingkan dengan Tuhan. Nabi kata riak. Riak bermakna kita buat sesuatu perintah yang Allah perintah, tapi dalam hati kita ada dua sebab. Sebab Allah dan sebab kita. Sebab kita apa dah? Kita nak ambil faedah pandangan orang. Kita nak orang puji kita. Kita nak orang perhati kita. Itu sebab kita. Allah tak suka lagu tu. Allah mahu ketika kita buat ibadat kepada dia, kita tidak mengambil apa-apa faedah. Serahkan faedah tu. Sekembalikan
hak-hak peribadahan itu pada dia. Macam Allah sebut dalam ayat 5 daripada surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kata Allah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, melainkan perintah wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, perintah apa? Liya'budullah, untuk menyembah Allah, melainkan mukhlishina lahuddin. Mukhlishina, mereka kena bersih hati mereka, ikhlas hati mereka datang pada kami. Jadi Tuhan nak tengok kita murni ibadat pada dia, pada hati kita, lisan kita dan perbuatan kita. Maka daripada kalimah la ilaha illallah bermakna kalimah ini bermusuh total dan fatal dengan syirik. Dia tak boleh terima syirik. Jangan kalau dah kita berjaya sembah Allah, tak sembah makhluk-makhluk, kita sembah Allah betul, maka kalimah ini juga bermusuh dengan nawaitu kita. Dah mulut kita sebut sembahan yang betul, perbuatan kita menyembah yang betul, tapi nawaitu kita tak betul, maka kalimah ni bermusuh dengan hati kita. Kerana semua jenis syirik, kalimah ni akan berperang habis-habisan. Tak berhenti di situ, ikhwan. Kalimah itu dia bawa kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan asyhadu, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu seorang insan mendapat risalah dan nubuwah. Mendapat nubuwah dia jadi nabi, mendapat risalah dia jadi rasul. Nabi kita tahu bermakna mendapat berita. Nabi, kita kata al-anbiya itu plural dia. Nabi seorang laki-laki yang mendapat berita daripada Allah. Allah pilih dia. Maka dia akan menyampaikan berita yang dia sampaikan daripada Allah. Maka daripada Nabi menjadi Rasul. Rasul bermakna kerja dia besar. Dia akan menjadi utusan Allah. Allah akan arah dia buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Maka kepada dia diberi risalah. Diberi suatu message, suatu kitab yang besar. Sebagai panduan. Daripada Musa dapat Zabur, Musa dapat Taurat, Daud dapat Zabur, Isa dapat Injil, Musa dan Ibrahim juga dapat Suhuf, Muhammad mendapat Al-Quran. Disebut di sini nama Muhammad. Maka Muhammad seorang sahaja di akhir zaman ini akan berurusan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Supaya agenda agama ini tidak jadi lentang pukang. Supaya agama ini menjadi agama yang sangat di atas prinsip dia. Dia berjalan di atas landasan dia. Maka kerana itu Allah katakan dalam ayat dia, Allah kata sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allah kata inilah sibghatallah, inilah sibghah. Kita kata inilah desain Allah. Allah telah melakarkan agama ini dengan lakaran yang macam ini. Sibghatallah, Allah telah mewarnai agama ini. Allah telah mencelup agama ini dengan dia punya acuan sendiri. Agama ni ada acuan dia, ada warna dia, ada sifat dia. Maka Allah kata waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik dari segi memberi desain pada agama, memberi sifat agama, lakaran pada agama, celupan pada agama, warna pada agama kalau bukan Allah. Maka kerana itu aturan ini aturan Allah. Tilka hududullah. Ini adalah hukum Allah. Allah yang telah tentukan ini. Maka agama datang daripada Allah. Pasal itu dia kata dinullah, agama Allah. Allah pilih seorang Rasul memberi risalah dan wahyu. Allah turunkan kalam Allah pada Rasul itu untuk menyampai. Maka sepanjang Rasul itu hidup, kehidupan Rasul itu dipanggil sunnah.
kehidupan Rasul. Kehidupan Rasul. Maka kalimah ini, kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia membentuk suatu sunnah, suatu perjalanan hidup seorang Rasul, seorang Nabi yang bernama Muhammad, di mana apabila kita ingin menyembah Allah dengan cara yang benar, ingin mengabdikan diri pada Allah dengan cara yang benar, dengan jalan yang betul, kemudian pengabdian kita kepada Allah Ta'ala itu diterima oleh Allah, maka tidak dapat tidak, kita mesti mengambil acuan daripada Muhammad, kerana dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah. Kalau kita nak ibadat yang kita lakukan itu Allah Ta'ala terima, supaya ibadat yang kita buat itu berada di atas syariat Allah, kemahuan Allah. Nanti kita balik pada apa makna ibadat. Kita dah belajar banyak dah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apa makna ibadat? Ibadat itu adalah nama yang mencakupi semua perkara, yang mencakupi apa sahaja yang diredai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, daripada perkataan dan perbuatan, yang zahir dan yang batin. Itu ibadat. Maka Allah jadikan kita untuk ibadat. Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Maka supaya ibadat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu berada di atas kemahuan Allah, jalan Allah, kita tidak zallah, tidak ada penyelewengan apa-apa, tidak mengikut kemahuan kita, tidak tertipu dengan hawa nafsu kita, kita tidak diperdayakan oleh iblis, oleh musuh-musuh kita, syaitan, supaya ibadah yang kita buat itu keluar daripada wilayah-wilayah syirik, supaya ibadah yang kita lakukan itu selamat, diterima Allah, masuk dalam acuan dan kemahuan Allah. Maka untuk memastikan itu, kita tidak ada jalan, melainkan kita kena melihat kepada syahadah yang kedua, iaitu Muhammadlah sebagai panduan kita, pembimbing kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Pasal itu dikatakan wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik orang yang boleh membimbing kita untuk sampai pada Allah hanyalah Muhammad. Karena itu nama Muhammad disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalimah ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah ini dia bermusuh dengan bid'ah. Kenapa ikhwan? Kerana bid'ah bermakna mereka jalan sendiri untuk sampai kepada Tuhan tanpa mengambil panduan dan teladan daripada Muhammad. Itu makna bid'ah. Nanti kita akan cuba tengok pandangan yang dilontarkan oleh Imam Syatibi berkenaan dengan bid'ah. Tapi masukkan dulu dalam fikiran kita, kenapa kalimah Muhammadur Rasulullah dikatakan kalimah yang bermusuh dengan bid'ah? Kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimah tauhid dan dia bermusuh dengan syirik. Kalimah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimah risalah. Kita menyaksikan kerasulan Muhammad, terbentuk sunnah Muhammad, perjalanan Muhammad, maka dia bermusuh dengan bid'ah. Kenapa dia bermusuh dengan bid'ah? Kerana maksud bid'ah adalah meninggalkan Muhammad, kemudian sendiri mencipta jalan yang kita cipta itu seakan-akan menyerupai jalan Muhammad yang hendak dipakai beribadat menuju pada Tuhan. Walaupun di atas apa niat sekalipun. Apakah niat orang yang melakukan bid'ah itu baik ke tak baik ke, itu yang kedua. Buat sahaja bid'ah, dia kena sedar dia telah meninggalkan penelitian dia, penghayatan dia kepada kalimah Muhammadur Rasulullah. Pasal itu kalau ada orang kata pada kita, kenapa kita nak mengucap Muhammadur Rasulullah? Cukuplah la ilaha illallah. Kalau kita nak mengucap Muhammadur Rasulullah, kenapa tak ucap Adam? Kenapa tak ucap kalimah wa asyhadu anna Nuhan, wa asyhadu anna Ibrahim, Isa? Sebelum Muhammad ada 24 Rasul.
Kalau kita hanya ambil Muhammad saja bermakna kita double standard. Ini adalah orang yang tidak mengetahui tentang sibghat Allah. Bagaimana Allah buat agama. Kalau itu yang dipertikaikan, maka boleh dipertikaikan benda lain. Kenapa Nuh tidak mengajak umat dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Nuhan wa Muhammadar Rasulullah. Isa, ambil contoh Isa dah. Kalau soalan ditanya, Isa tahu tak Muhammad nak datang lepas daripada dia? Isa tahu. Mana kita tahu Isa tahu? Allah cerita dalam Quran. Dalam surah Saf. Allah sebut, Isa kata pada Bani Israel, lepas daripada Isa akan datang Rasul. Isa sebut lagi nama dia. Isa kata nama dia Ahmad. Tapi adakah Isa mengajak umat dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa wa Muhammadan Rasulullah? Tak. Kerana seorang Rasul diutuskan untuk kaum dia dengan kitab yang diturunkan, maka kaum itu kena ikut sunnah Rasul itu. Maka Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Andai kata Allah tak membangkitkan Muhammad, anda tengok Allah bangkitkan Isa. Isa tahu Muhammad akan datang. Tiba-tiba Allah angkat Isa naik ke langit, Allah tak utus Muhammad. Macam mana pula orang akhir zaman nak tahu kata Isa ada? Macam mana orang akhir zaman nak tahu kata Musa ada? Kalau lepas Isa naik ke langit, Allah tak hantar Muhammad. Habis? Bumi ni kosong. Maka Allah hantar Muhammad sebagai Rasul. Dengan Allah hantar Muhammad sebagai Rasul, kerana kita percaya dengan Muhammad sebagai Rasul, kita beriman dengan kalam dia, kita ikut petunjuk dia, kita telah mengetahui rupanya sebelum daripada Muhammad ada banyak para Nabi dan Rasul. Jadi soalannya, macam mana kita tahu tentang wujudnya Nabi Isa? Macam mana kita tahu wujudnya Nabi Adam? Kita tahu wujudnya mereka ni semua kerana Muhammad yang beritahu. Kerana itu kesaksian kita kepada Muhammad sebagai Rasul mesti diberi terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasul, tidak memberi hak Muhammad sebagai Rasul, kita tidak membenarkan dia, kita tidak mempercayai perkataan dia, kita tidak membenarkan dengan hati akan apa yang dia tu sebagai Nabi, sebagai Rasul, kita tidak membenarkan apa yang dia sampaikan pada kita, kita tak dengar cakap dia, kita tidak memuliakan dia sebagai Nabi dan Rasul, maka akan terhenti antara kita dengan Tuhan banyak benda. Pasal itu wahyu kalam Allah turunkan kepada Muhammad. Kalau semua kita ni ikhwan, A Allah bagi kalam dia, B Allah bagi kalam dia, C Allah bagi kalam dia, Islam akan jadi agama caca marba. Semua orang kata, aku pun dapat dari Tuhan, aku pun dapat dari Tuhan. Mungkin haji kita tak berhimpun semua di Mekah. Merata dunia orang buat haji. Tapi kerana Muhammad, mesej wahyu akan turun pada satu insan bernama Muhammad. Maka kerana itu, apa makna bid'ah? Bid'ah bermakna mereka jalan baru. Mereka suatu jalan. Bid'ah itu bermakna at-tariqatul fid din. Tariqatul fid din. Bid'ah bermakna tariqatun fid din. Jalan dalam agama. Tapi jalan dalam agama, macam Muhammad bawa petunjuk, jalan dalam agama. Tapi bid'ah ini adalah tariqatun fid din, dia mukhtari'atun. Dia dibikin dan dicipta. Bukan daripada Allah. Dia dibikin dan dicipta. Masa dia dibikin dan dia dicipta itu, tudahi asy-syar'iyyati. Dia benar-benar menyerupai syariat yang Allah bagi kat Muhammad. Yang Allah bagi kat Muhammad itu, itulah syariat yang betul. Follow lah Muhammad. Tapi bid'ah ni dah, dia reka satu jalan, yang jalan itu sama. Dia bagi sampai orang confused. Kalau orang ikut Muhammad, orang tinggal dia. Orang tinggal dia, orang ikut Muhammad.
seolah-olah orang boleh kata yang mana satu pun serupa lah, sampai lagi kita pada Tuhan. Begitu dia cipta minda orang. Dia apa dia buat di sini? Taghyirul fikrah. Dia ubah pemikiran manusia. Dia ejeh bagi rosak sini. Sebenarnya balik kepada syahadah, kita dapat jawapan siapa kita nak ikut. Kita kena tolak syirik, kita kena tolak bid'ah. Kita kena ambil tauhid, kena ambil sunnah. Tapi bid'ah ni dia datang. Dia direka, ada pihaknya reka dia. Masa pihak tu reka dia, tudahi asy-syar'iyyah. Sangat-sangat menyerupai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad. Untuk apa? Untuk apa dia reka benda ni? Imam Syatibi kata untuk apa? Yaqsudu, dia mencipta benda ini dengan maksud apa? Bisuluki 'alaiha al-mubalaghah ta'abbud lillahi subhanahu. Maksud, tujuan dia mencipta jalan ini untuk memakai jalan ini sebagai ibadat pada Allah, untuk beribadat pada Allah. Seolah-olah pelaku bid'ah ni, dia macam tak puas hati dengan syariat yang sempurna yang turun pada Muhammad ni. Dan seolah-olah dia ni macam apa? Macam tidak dapat ilmu pada menyatakan kanun yang Allah Ta'ala turun ni, peraturan yang Allah Ta'ala turun ni, syariat yang Allah Ta'ala turun ini syariat yang kafin, yang mencukupi, yang sempurna. Bagi orang yang melakukan bid'ah, dia tak tahu benda ni. Maka kerana itu, kenapa dicela orang melakukan bid'ah? Kerana orang yang melakukan bid'ah meninggalkan perjalanan Rasul yang dihantar oleh Tuhan. Yang kita semua tahu, masa Allah nak mengangkat Rasul dia ini, apa Tuhan buat, ikhwan? Dalam riwayat Ahmad, hadis Abdullah bin Mas'ud. Syekh Ahmad Syakir menyatakan riwayat ini riwayat yang sahih, mauquf daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata Allah melihat hati semua hamba dia. Innallaha nazara fi qulubil ibadihi. Allah melihat kepada hati semua hamba dia. Maka Allah melihat hati Muhammad. Maka Allah telah memberi suatu jaminan bahawa hati Muhammad adalah sebaik-baik hati di kalangan hamba dia. Maka Allah pilih Muhammad untuk menjadi Nabi dan Rasul dia. Maka Allah bagi pada Muhammad ismah, perlindungan, yang kita panggil maksum, yang ada pada awal daripada surah Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayat menyatakan Allah telah bagi sifat maksum pada Nabi, dosa dia semua diampun oleh Allah. Lihat ikhwan, sebelum seorang itu menjadi Rasul pilihan Allah, apa Tuhan buat? Supaya kita boleh nampak kenapa bid'ah ni terkutuk dan keji. Kenapa bid'ah ni terlaknat. Kenapa perkataan sesat dikatakan kepada bid'ah. Dan kenapa kita kena berada di atas petunjuk sunnah. Kenapa kena pertahankan sunnah. Kenapa Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Anfal, Allah kata, istajibu lillah wa li rasulihi iza da'akum lima yuhyikum. Allah kata, sambutlah seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Sunnah itu bagi kehidupan. Bid'ah mematikan jiwa kita. Pasal itu kita kena lihat, sebelum bercakap bab bid'ah, kenapa bid'ah itu terkutuk, keji, kenapa jalan dia jalan yang sesat? Kerana kena faham dahulu sunnah itu apa. Maka Allah telah buat suatu cara penapisan kepada Rasul dia. Allah tapis jiwa Rasul dia, sampai jiwa itu menjadi jiwa yang maksum. Jiwa yang maksum artinya jiwanya ada ismah, terpelihara daripada gangguan syaitan. Jiwa itu ikhwan, la isma fihi, dosa langsung tak ada dalam dia. Tak ada langsung.
Tak ada dalam dia apa? Tak ada dalam dia ghil, dendam, tak ada. Hasad, dengki, tak ada. Pasal itu Allah cerita kan, Nabi cerita dalam hadis Bukhari, Nabi dulu kan, dia berdakwah pada kaum dia pukul dia, berdarah. Dia lap darah tu di muka dia. Bila dia lap darah di muka dia, mulut dia terkeluar perkataan. Perkataan apa? Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, berilah keampunan pada kaum aku, mereka tak tahu Tuhan. Seorang boleh bercakap dengan nada macam ni, bagaimana jiwa dia? Itulah jiwa dan hati para rasul, yang kepada mereka itu Allah mengarahkan umat untuk ikuti jejak hidup mereka. Cuba bayang, tiba-tiba umat tinggal jalan ni, umat pergi ambil jalan yang baru dicipta. Maka soalan timbul, siapakah telah memberi suatu pentashihan, pengesahan bahawa jalan yang baru ni betul? Di sisi Allah tidak ada. Allah hanya menjamin Nabi dan Rasul dia saja. Allah bersihkan Nabi dia daripada sifat kecelaan, kekejian. Dalam akhlak mereka terpelihara, muamalat mereka terpelihara, tubuh badan mereka terpelihara dari maksiat, hati terpelihara dari maksiat. Lihatlah Yusuf alaihi salam ketika diganggu dia oleh Imra'ah Azizul Mas, isteri pembesar Mesir. Diganggu dia. Dan Quran menyatakan Yusuf seorang lelaki yang sempurna. Dia tengok Zulaikha sebagai wanita yang sempurna. Tetapi Allah telah memelihara Yusuf alaihi salam. Allah pelihara dia. Kenapa Allah pelihara dia? Kerana Yusuf alaihi salam adalah seorang rasul daripada rasul yang diutuskan oleh Allah. Pelihara dia. Macam mana Imra'ah Azizul Mas ini goda dia, ajak dia, perangkap dia, sehingga dia terfitnah. Hatta dalam suasana itu, kesempatan emas ada. Yusuf alaihi salam tidak mengambil kesempatan itu. Kenapa ikhwan? Kerana Yusuf telah melalui suatu, kita kata Yusuf telah pergi masuk satu tarekat mana-mana ke? Tak. Kerana Yusuf mendapat ismah. Mendapat apa? Pelindungan kerohanian dan jasmani daripada Allah. Kita panggil dengan nama maksum. Allah pelihara Yusuf. Tanpa Allah menghakiskan sifat manusia kepada Yusuf. Demikian juga kepada Muhammad. Muhammad manusia. Tapi Allah jaga akhlak dia. Allah jaga sangat-sangat akhlak dia. Budi bahasa dia, pertuturan dia, hati dia, naluri dia. Allah berhubung dengan dia. Wahyu Allah turun pada dia. Allah telah beri amanah pada dia dan Allah percaya dekat dia. Tiba-tiba Allah letak dia di dalam syahadah yang kedua. Islam dimasuki dengan 2 kalimah syahadah, bukan dengan 1 syahadah. Pasal dia dipanggil syahadatain, 2 kalimah syahadah. Kena beri 2 kesaksian kepada keesaan Allah, penyembahan kita hanya pada Allah, dan kena mengakui risalah, kena mengakui kerasulan dan risalah yang ada pada Muhammad, dan kena terima bahawa kita tidak boleh beribadat pada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan Allah kepada Muhammad sahaja, kerana Muhammad sahaja memiliki kelayakan untuk mengajar kita bagaimana untuk sampai pada Allah. Jadi bahagian bid'ah tu apa dia ikhwan? Mencipta jalan baru, menyerupai jalan yang Allah turunkan kepada Muhammad, dengan tujuan nak memakai itu beribadat pada Allah dengan berlebih-lebihan. Maka agak-agak dengan ini ikhwan, bid'ah itu tercelakah ataupun terpuji? Sangat-sangat terkutuk. Sangat-sangat terkutuk. Maka Allah suruh Nabi sebut pada ayat, dari ayat ke-9 daripada surah Al-Ahqaf. Allah suruh Nabi kata. Maka Nabi kata, Allah kata, qul, Muhammad kata, ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku ini bukanlah pembawa bid'ah daripada hal kerasulan. Aku bukan pembawa bid'ah daripada hal kerasulan.
ma kuntu bid'am minar rusuli. Aku tidak membawa bid'ah daripada hal kerasulan. Allah bersihkan dia. Maka datang ayat Allah yang begitu banyak sekali, ikhwan. Allah tak benarkan kita bercakap tentang Allah, bercakap tentang agama Allah Ta'ala tanpa ilmu yang Allah turunkan. Maka Allah katakan pada suratul An'am ayat 144. Allah kata, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Allah kata, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kepada Allah suatu pembohongan, suatu kedustaan. Dia mengadakan suatu bohong pada Allah untuk apa? Liyudillan nasa bighairi ilmin, supaya dia dapat menyesatkan manusia tanpa ilmu dengan bohong dia itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Tengok ikhwan, apabila manusia bercakap sesuatu tentang Allah tanpa ilmu daripada Allah, maka dia dikatakan berdusta pada Allah. Dia bercakap tanpa ilmu, kemudian dia sampaikan pada orang tentang Allah tapi tanpa ilmu daripada Allah, maka dia dianggap orang yang cukup zalim kerana telah berbohong pada Allah, dan dia dianggap menyesatkan orang. Maka soalan timbul, ikhwan, siapakah orang yang telah mendapat ilmu daripada Allah, yang kalau kita dengar percakapan dia, kita ikuti ayat dia, kita telusuri kehidupan dia, kita tak akan sesat dan tak akan dianggap berbohong kerana kepada dia telah diturunkan ilmu daripada sisi Allah. Maka jawapan dia, orang itu hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir, ikhwan, kalau saya tanya satu soalan, kenal tak kita kepada seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum? Kita kenal. Terimakah tidak kita kalau saya katakan keempat-empat mereka ini telah mendapat dua benda daripada Allah? Satu, mereka telah mendapat redha daripada Allah. Yang kedua, mereka telah mendapat syurga daripada Allah. Itu janji Allah. Kita setuju. Dan kesemua kita setuju juga bahawa kita juga sedang berjalan untuk sampai kepada redha Allah dan syurga Allah. Maka kalau kita tanya lagi satu soalan, bagaimanakah Abu Bakar As-Siddiq mendapat redha Allah dan syurga Allah? Macam mana Abu Bakar boleh dapat? Maka jawapan dia satu je, kerana Abu Bakar mengikut Muhammad. Sebesar nama Abu Bakar, kalau Abu Bakar tak ikut Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq tak akan dapat redha Allah dan syurga Allah. Kita, ikhwan, bila datang musim tarawih, musim bulan Ramadan, kita sembahyang tarawih, kita akan sebut nama Abu Bakar. Rakaat ke-8 saya ingat. Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mu'minin, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Jemaah Riau radhiyallahu anhum. So kalau kita tanya balik, apa yang dia Riau tu? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu tu maksud dia apa? Allah redha. Allah redha kepada dia. Dia tu siapa? Abu Bakar. Allah boleh redha pada Abu Bakar macam mana? Macam mana Allah boleh redha pada Abu Bakar? Macam mana kita sampai gamak ambil nama Abu Bakar, letak dalam sembahyang sunat tarawih kita ni? Abu Bakar mendapat redha Allah. Kenapa? Macam mana dia dapat redha Allah? Dia mendapat redha Allah secara lucky draw, cabutan bertuah. Dia pergi masuk mana cabutan bertuah, tiba-tiba tercabut kad tulis radhiyallahu anhu. Tak kan? Tak. Umar Al-Khattab, asal bukan Islam, semua orang tahu. Tapi macam mana Umar, makam Umar dengan makam Abu Bakar boleh duduk sebelah Rasulullah? Dan kita sebut nama Umar dalam sembahyang tarawih masa kita selawat. Macam mana Umar dapat redha Allah? Macam mana Osman dapat redha Allah? Macam mana Ali dapat redha Allah?
Macam mana orang yang kita kenal ni, yang sampai hari ni semua masjid pakai nama dia, walaupun nama orang nyembang tu orang lain, tapi pakai nama dia juga, Tok Bilal. Siapa azan? Bilal. Nama Bilal tu siapa dia? Nama dia Me'eh. Tapi panggil apa? Bilal. Bilal ni ikhwan, semua orang tahu, tapak seretkan, tapak kasut dia itu, Nabi dengar dalam syurga. Soalan timbul, bagaimana Bilal mendapat karunia Tuhan sebesar ini? Maka setuju tak? Boleh tak kesemua orang setuju kalau saya katakan bahawa Bilal mendapat kelebihan itu, 4 khalifah Rasulullah mendapat kelebihan itu kerana mereka mengikut Rasulullah. Kerana mereka mencintai Nabi, beriman pada Nabi, mereka ittiba' Nabi, mereka ikhlas dengan Nabi, mereka ikut Nabi sungguh-sungguh, maka Tuhan bagi kepada mereka sebesar-besar kurnia. Maka soalan timbul, kita yang nak berjalan, baru ni duk belajar zikir, tanya zikir pasal apa? Nak tenangkan hati, baru nak tenang hati, nak menuju Tuhan, nak sampai ke syurga. Maka kita kena tanya, jalan kita duk zikir, jalan kita duk pakai nak bertemu Tuhan ini, adakah jalan Muhammad? Yakinkah kita kalau kita pakai selain daripada jalan Muhammad, kita akan dapat redha Allah, syurga Allah, macam mana Abu Bakar dapat tadi? Kita tinggalkan jalan Nabi, kita buat jalan bid'ah, kita akan dapat seperti mana kurnia Allah kepada anak didik Nabi Muhammad? Jawapannya tidak, ikhwan. Kita tidak akan dapat. Maka kerana itu, pemahaman kita yang jelas kepada makna wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kena jelas. Kena jelas. Semua yang Nabi bawa kena jelas. Anda tengok satu yang disebut dalam riwayat Bukhari. Saya fikir kita pun tak, bukan kata tak agama, tak terlintas nak buat benda ni. Tapi Bukhari menyebut Sayyidina Umar buat. Apa dia? Dia tawaf. Habis tawaf dia bercakap dengan Hajarul Aswad. Apa dia kata kat Hajarul Aswad? Dia kata innaka hajar. Dia kata hang batu. Hang tidak boleh bagi mudarat, hang tidak boleh bagi manfaat. Dia sudah di situ ke cakap dia? Tak. Dia kata sepatah. Dia kata, kalaulah tidak kerana aku lihat Nabi kucup hang, nescaya aku takkan kucup hang. Masya Allah, ikhwan. Jalan yang dia pakai itu betul untuk sampai kepada Tuhan. Kalaulah aku tidak melihat Nabi kucup hang, aku tidak akan kucup hang. Tengok ikhwan. Kerana ucapan itu menunjukkan dia kenal siapa dia Rasulullah. Wahai kita tahu masa Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahih dia, masa kewafatan Nabi, orang yang jadi separuh ingat, separuh tak ingat, siapa dia? Umar Al-Khattab. Siapa kata Nabi Muhammad wafat, apa dia nak buat dengan orang tu? Dia cabut pedang. Pancung tak apa, bahasa Penang kata dia haria terus. Hang kata Nabi wafat, dia haria terus. Siapa tenangkan dia? Abu Bakar. Abu Bakar tenangkan dengan pidato yang besar. Pidato ahli syurga, khalifah awal Rasulullah. Anda tengok Allah letak Abu Bakar di mana? Di tempat pengganti Rasulullah. Khalifah bermakna apa? Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah. Al-Khalifah bermakna pengganti. Lepas Nabi wafat, siapa nak ganti? Kena buat kerja macam Nabi. Kena perhati Nabi. Kena kenal urusan Nabi. Kena contoh Nabi. Kena teladani Nabi. Sebiji kena buat macam Nabi. Khalifah tu apa dia? Pengganti orang boleh buat macam Nabi. Maka dia tengok orang yang layak dan boleh buat sebiji macam Nabi. Orang yang dia memang tiru sungguh Nabi. Orang pertama dalam sejarah Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tiru. Bila dia jadi khalifah 2 tahun,
Selama dia jadi khalifah, Umar duk perhati dia. Maka bila Abu Bakar mati, wafat, Khalifatul Thani ba'da Rasulillah, yang boleh ganti buat kerja macam Nabi buat, orang yang kedua lepas Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Sebiji kerja dia. Dalam riwayat Bukhari pun dicerita Abu Bakar kata, kalau ada satu amalan Nabi buat, aku pasti akan buat. Mustahil aku tak buat, kerana aku takut kalau aku tinggalkan jalan Nabi, aku takut aku sesat dan binasa. Itu orang ganti Nabi. Kerana itu mereka sampai ke syurga. Ya ikhwan, mereka faham makna dua kalimah syahadah. Kita ni ikhwan, boleh tak kita ambil perkataan Umar Al-Khattab? Umar kalau bercakap dengan Hajarul Aswad, kita pula taklah bercakap dengan Hajarul Aswad pasal Umar dah bercakap. Kita bercakap dengan apa yang sampai pada kita. Kita, bila orang kata pada kita, nah ini buat ibadat ni, cuba kita bercakap macam Umar Al-Khattab. Adakah amalan ini Nabi ajak? Dengar orang cakap apa? Orang kata, taklah, benda ni bukan daripada Nabi. Kata kat dia, kalau benda ini daripada Nabi, aku akan amalkan. Kalau bukan daripada Nabi, aku tidak akan amalkan. Kenapa kita kena buat lagu tu ikhwan? Kerana dengan kita buat lagu tu, kita telah mendidik jiwa kita untuk menghayati, untuk memberi suatu konsekuensi kepada dua kalimah syahadah. Supaya kita didik jiwa kita ini ikhwan, kita tidak mesra dengan bid'ah. Kita tak suka dengan bid'ah. Kerana tempat bid'ah dalam agama ni sangat buruk. Sangat buruk. Sangat tak elok. Sangat tak elok. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi dalam ayat dia, dalam surah Asy-Syura ayat 21, Allah katakan, Allah kata, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Allah kata, adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang baru, yang sekutu baru itu telah mensyariatkan kepada mereka, yang telah pun memberi syariat kepada mereka daripada agama, telah bagi peraturan baru, keputusan yang baru, hukum hakam yang baru, yang kesemua itu pada apa yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah ikhwan. Bukan sekadar itu ikhwan, datanglah hadis yang begitu banyak, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Aisyah, siapa yang mengada-ngadakan sesuatu, siapa yang mereka-rekakan sesuatu, fi amrina hadza, dalam urusan kita ini, ma laysa minhu, yang tidaklah urusan itu daripada kita, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Kenapa dia ditolak ikhwan? Begitulah dalam hadis yang panjang yang kita baca, sama ada dalam hadis Jabir ataupun dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Kalau hadis Jabir riwayat Imam Muslim, kesemua kita faham tentang khutbah Nabi sampai merah mata, tinggi suara. Nabi bercakap tentang musuh ada dekat keliling dengan kita. Nabi kata sabbahakum wa massakum. Nabi kata pagi kamu, petang kamu. Nabi kata musuh ada di keliling kamu. Lepas tu Nabi kata bu'istu ana wasa'atu kahataini. Ketika aku dibangkitkan dengan berlakunya hari kiamat, Nabi kata dekat. Nabi buat dekat macam jari tengah dengan jari telunjuk, dekat. Lepas tu Nabi kata amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya sebaik-baik hadis, perkataan, ucapan adalah Quran, kalamullah, kitabullah. Sebaik-baik pertunjuk yang kita nak pakai untuk bertemu dengan Allah adalah pertunjuk Muhammad.
Lepas tu Nabi menyatakan wa syarrul umur muhdatsatuha. Nabi kata seburuk-buruk urusan adalah mereka-reka mencipta yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dhalalah. Itu dalam riwayat Muslim. Itu dalam riwayat Muslim. Kalau kita pergi dalam Irbad Ibn Sariyah pun kita akan jumpa hadis yang sama. Pun Nabi pesan benda yang sama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Perkataan wa kulla dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dhalalah. Dia ada dua benda di situ, ikhwan. Saya tak mau bahaslah dari segi bahasa kullu ni sebahagian ke apa. Saya pun heran kalau orang tahu bahasa Arab dia nak bahas benda tu lebih sangat, saya pun heran. Buka baliklah kitab bahasa nama dia Ashmuni. Buka baliklah Alfaz Ibn Malik. Syarah dia Ashmuni. 4-5 jilid tu ada. Bahasa saja. Nahu saja. Buka balik tengok. Perbahasan para ulama tentang makna kullu itu. Saya tidak arah ke situ. Kerana majoriti ulama bahasa menyatakan kullu di situ dibaca dengan semua. Tak ada yang sebahagian. Kalau kita nak tengok kullu sebahagian ni macam mana, kena tengok rentak ayat. Tapi kullu bid'atin dhalalah ini tidak bermakna sebahagian bid'ah itu sesat. Dah, kesemua bid'ah itu sesat. Kenapa? Kerana saya mengambil apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ibn Hajar Asqalani kata, wa kullu bid'atin dhalalah ini ada dua dasar penting. Satu, untuk bagi tahu pada kita apa? Satu, untuk bagi tahu kepada kita satu benda penting, apa dia, ikhwan? Bahawa Nabi menyatakan benda penting yang pertama adalah setiap bid'ah itu dhalalah. Ini dasar pertama. Ini seperti kata Imam Ibn Rajab Hanbali dalam kitab dia. Imam Ibn Rajab Hanbali kata apa? Dia kata wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Adapun perkataan Nabi kita setiap yang bid'ah itu dhalalah, dia kata min jawami'il kalim. Ini termasuk jawami'al kalim. Nabi kata bu'istu bi jawami'il kalim. Allah bangkitkan aku dengan jawami'al kalim. Ini mukjizat. Jawami'al kalim ini maksud dia kalam mukjizat. Apa maksud dia? Kalim tu perkataan lah. Jawami' perkataan yang menghimpunkan, kalimah yang pendek tapi menghimpunkan makna yang syarat. Penuh dengan makna. Dan bercakap macam ni tak ada pada orang lain melainkan mukjizat seorang Nabi. Ibn Rajab Hanbali kata ini daripada jawami'ul kalim. Kena hati-hati. So kerana dia mukjizat, bila kita nak tafsir macam ayat kita tak boleh. Ayat kita bolehlah kata kita kata setiap orang tak guna. Kita boleh kata bukan maksud dia setiap. Pasal kita masa bercakap tadi dipengaruhi oleh marah, emosi terganggu. Tapi perkataan Nabi mana ada diganggu oleh emosi ketika dia bercakap wahyu. Sebab dia jawami'ul kalim. Sempurna. Bukanlah Nabi terlajak cakap kan. Terlajak cakap Allah Akbar pergi kata kulu. Nabi pun orang Arab. Bukan Nabi orang Boyan. Nabi orang Arab. Abu Bakar orang Arab. Umar orang Arab. Mereka ni bukan kata orang Arab biasa. Orang Arab bandang. Bahasa mereka bangsawan. Mereka pun tak ada iskal. Tak ada iskal bermakna tak ada muskil bila dengar kullu bid'atin dhalalah. Kok menjadi satu perbincangan pada mereka. Apa kullu ni? Tak ada. Mereka ahli bahasa. Koklah di kalangan mereka ni. Tak apalah kita kata. Mungkin kullu tu ada makna lain. Tapi dah kerana sahabat ni, dia pun tak mau bantah Nabi. Dia pun pendamlah soalan dia bang. Tapi di kalangan Arab bukan Islam, takkan dia tak bantah?
Berapa banyak Arab bukan Islam? Kan mereka sentiasa mencari ruang bagaimana nak kata Islam ni tak betul. Tiba-tiba Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Ahli bahasa mereka boleh petik. This is a very good excuse to punish him. Punish him. Silap dah, Muhammad dah pakai bahasa yang silap. Tapi mana ada ahli bahasa menjatuhkan Islam dengan kullu-kullu ni? Tak ada. Maka betul lah perkataan Ibn Rajab Hanbali. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah min jawami'il kalim. Ini daripada kalimah mukjizat. Yang pendek perkataan dia tapi syarat dengan makna. Dan dia kata la yakhruju anhu syai'un wa huwa aslu 'azimun min usulid din. Ini kata dia, kalimah ni tak keluar melainkan dia adalah asal, dia adalah dasar yang besar daripada dasar-dasar agama. Maka Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dia kata, daripada sini tercipta satu dasar. Pertama, kullu bid'atin dalalah. Bahawa bid'ah itu adalah sesat. Dan yang kedua, apabila Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, Imam Ibnu Hajar Asqalani kata, seolah-olah perkataan Nabi ni, seolah-olah seakan-akan Nabi menyebut setiap bid'ah itu sesat. Tengok yang kedua ni. Ibnu Hajar kata seolah-olah, maksud dia macam ni. Setiap bid'ah itu sesat. Sehingga kan yang sesat itu tidak mungkin menjadi sebahagian daripada agama. Kerana agama ini seluruhnya merupakan pertunjuk. Tak ada, bukan satu bahagian ikhwan, tak ada satu apa? Tak ada satu celah, satu titik halus pun ruang sesat dalam agama. Maka seolah-olah perkataan ini melahirkan perkara yang kedua. Apa dia? Bahawa setiap kesesatan itu bukan agama. Sehingga kan kesimpulannya dia mesti ditolak. Pertama, Ibnu Hajar kata berdasarkan ini kullu bid'atin dalalah, setiap dalalah itu adalah sesat. Dan yang kedua, bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah, seolah-olah Nabi menyatakan bid'ah ini bukan daripada agama kerana dia dalalah. Dalam agama ni tak ada dalalah. Maka kalau kita kata bid'ah itu ada dua, maka seolah-olah kita kata dalam agama ni ada bahagian yang sesat, ada bahagian tak sesat. Ini statement apa ni? Kalau statement itu kita boleh buat, maka ini menunjukkan ini bukan sibghatullah. Maka Imam Ibnu Hajar menyatakan terciptalah dua dasar itu. Dasar pertama, kita boleh kata setiap bid'ah itu sesat, dan kita boleh kata setiap kesesatan itu bukan agama. Kerana agama ini keseluruhannya dipenuhi dengan petunjuk semata-mata. Masya Allah ikhwan, ya subhanallah. Ini ikhwan, kita lihat daripada huraian para ulama kita, penulisan para ulama kita, bagaimana cara mereka faham. Cara mereka faham hal bid'ah ni ikhwan, dia tak sama macam kita faham hal bid'ah. Tak sama. Kita faham hal bid'ah ni, kita tak nampak pengaruh bid'ah itu kepada sunnah tu. Kerana kita tak start dengan mengenal akidah yang betul. Pasal itu perbahasan bid'ah kita banyak kepada kita kata pekah lah apalah, tidak. Sebelum nak pergi bahas bid'ah apa ke ikhwan, kena tahu dulu apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal itu Imam Malik menyatakan tidak ada nama untuk sunnah ini. Dia tak ada nama lain, melainkan nama dia sunnah. Macam mana kita nak sandarkan? Semua amalan kita mengikut sunnah, mengikut cara Muhammad. Sampai semayang macam Muhammad, semayang macam Muhammad. Anda tengok hal kenapa kena semayang macam Muhammad. Tak apalah saya meraihkan pandangan orang, dah main tua-tua lagu ni saya raihlah pandangan orang.
Bukan saya tak mau berkelai banyak sangat dah. Tapi pernahkah kita berfikir sejenak dengan penuh kewarasan yang suruh kita semayang macam Nabi ni? Kita semayang, Quran kata semayang. Maka saya kata begini, kita ambil Quran aja nak semayang. Ada ayat suruh semayang? Ada. Ada ayat Quran menyebut tentang waktu semayang? Ada. Semua ada. Katalah saja saya kata, sajalah kata. Quran katalah, Quran sebut rakaat berapa? Katalah. Okey, tak apa. Kita sembahyang. Kita ikut sistem Quran. Quran sebut qiyam, Quran sebut rukuk. Katalah Quran sebut i'tidal. Quran sujud, antara dua sujud. Tahiyat, Quran sebut. Bila itu sembahyang, kita pun qiyam dengan rukuk. Mana nak buat dulu? Yang penting benda tu semua bagi ada. Yang mana dulu, mana kemudian tak penting. Mana dulu, mana kemudian tak penting. Yang penting ada. Kan hari ni orang banyak bercakap lagu tu kan. Apalah hadis dhaif ke, hadis sahih ke, tak penting. Yang pentingnya niat kita buat baik. Kan orang bercakap bahasa tu. Ikhwan, andai kata kita boleh semayang, kita telah mentaati perintah Allah. Tapi semayang yang kita semayang tu, kita tak boleh pasti. Kita tak yakin seperti Nabi semayang. Agak-agak di mana masalah kita? Esok kita balik bertemu Tuhan, apa masalah kita? Masalah kita bukan ada pada la ilaha illallah, dia ada pada Muhammadur Rasulullah. Apabila kita boleh sembahyang menghadap Tuhan tanpa cara Muhammad, bermakna kita cukup berani. Cukup berani. Kerana dalam Al-I'tisam, Imam Syatibi cerita perkataan para salaf, sama ada daripada salaf di kalangan sahabat ataupun di kalangan para tabi'in, mereka menyebut kalau ada orang boleh bercakap hal agama tetapi tidak mengambil daripada Muhammad, ada orang boleh beribadat kepada Allah tapi tidak mengambil daripada Muhammad, apa para salaf menyebut? Mereka kata kami tak tahu bagaimana orang ni nak balik bertemu Tuhan. Kami tak tahu nak bayar macam mana. Kerana agama dia, Tuhan tak berturun pada orang kedua, malaikat Muhammad. Antum bayang, lepas daripada Muhammad, yang terbaik di kalangan umat ini, lepas daripada Muhammad, Abu Bakar, pun agama tak turun pada Abu Bakar. Kita baca dalam Fathul Majid kan, ada riwayat daripada Ibnu Abbas, dia marah orang. Bila Ibnu Abbas baca hadis Nabi yang sahih, dia Ibnu Abbas, dia baca hadis, dia bertanya kat dia. Dia kata, Abu Bakar macam mana? Abu Bakar ikut dah hadis ni. Umar macam mana? Apa pandangan Umar? Apa kata Abdullah bin Abbas? Terus dia marah dia. Dia kata, layaklah kepada kamu turun batu daripada langit sebagai azab Tuhan pada kamu. Kerana aku kata, Nabi kamu bersabda, kamu tanya, Umar kata apa? Kamu nak banding Nabi dengan Umar? Dia dah marah dah zaman tu. Kalau kita boleh sembahyang tanpa cara Nabi, di mana masalah kita? Masalah kita tidak menghayati kalimah Muhammadur Rasulullah. Yang suruh sembahyang macam Nabi ni, Nabi sendiri. Lepas dia turun daripada Isra' Mi'raj kan. Agak-agak ikhwan, Nabi bila nak suruh orang ikut dia, dia berani ke suruh orang ikut dia? Saja-saja dia tak berani kan. Dalam surah Al-Ahqaf juga Tuhan kata, kalau Muhammad berani sampaikan kepada orang apa yang tak kami turun pada dia, kami cabut urat jantung dia keluar. Saja-saja Muhammad nak kata ke orang, "Oi, ikut aku." Tak ada ikhwan. Tuhan yang suruh dia sampaikan. Pasal itu ayat Quran kata apa? "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum fantahu."
Apa yang Rasul beri pada kamu, kamu kena ambil. Dia halang, kamu kena jauhi. Pasal apa? Pasal dia datang daripada Allah. Dia dapat daripada Allah. Kalau kita boleh menghadap Tuhan, ialah nak semayang macam Nabi. Tapi begini, saya tahulah Nabi semayang. Kalau Nabi semayang, benda ni Nabi tak buat. Tapi saya nak buat, boleh tak? Kenapa nak buat? Ialah saya nak bagi sempurnalah ibadat. Maka orang yang ada fikiran lagu ni, dia kena taghyir dan tahsin. Ubah balik fikiran dia dan elokkan balik fikiran dia. Allah suruh dia ikut Nabi, bukan suruh Tuhan, bukan suruh dia repair bagi baik. Tuhan suruh dia ikut Nabi baik-baik. Ikut Nabi elok-elok. Sebab yang Nabi buat itu dah baik. Mana tahu benda Nabi buat dah baik? La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwan, benda kita nak letak atas meja buat contoh, boleh ke tak baik? Ada tengok apa? Pemaju-pemaju kan? Bila dia nak tunjuk konsep taman dia nak buat tu, dia letak rumah kotak atas meja tu. Ada tak satu rumah dia buat sengit? Dia mesti letak contoh dia nak buat tu. Contoh baru contoh. Bukan contoh betul. Nanti nak buat macam ni. Tapi rumah kotak yang dia bagi kita tengok tu, kita tengok pun dah cantik dah. Belum tengok rumah betul. Bolehkah Tuhan suruh kita ikut satu orang yang Tuhan maksumkan dia, bersihkan luar dalam dia? Tuhan janji redha untuk dia. Tuhan bagi Muhammad tengok syurga. Bolehkah ada satu amalan Nabi buat yang tak baik lagi? Dengar apa Imam Syafi'i kata dalam satu buku dia nama Ar-Risalah. Sangat menarik. Iaitu ketika dia bahas tajuk dalam Ar-Risalah bab benda yang Nabi buat, kita buat. Benda Nabi tinggal, kita tinggal. Kalau ada satu benda sahih Nabi buat, kita buat. Amalan-amalan kita. Kalau sahih Nabi tinggal, kita tinggal. Jadi konsep dia apa dia? Nabi buat, kita umat ikut buat. Nabi tak buat, kita umat juga tidak buat. Baik. Itu konsep dia. Dia bina di atas usul apa? Di atas dasar apa? Dia kata di atas dua dasar. Satu, apabila Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Itulah dasar pertama. Itulah makna ittibah, mengikut. Nabi buat, kita buat. Itu ikut ke tak ikut? Ikutlah. Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Itulah ittibah. Dan yang kedua dia kata, itulah suatu dasar besar. Kita telah memberi orang yang kita ikut ini adalah sifat kesucian. Bahawa orang yang kita ikut itu orang yang cukup-cukup kita hormati dan dia bersih pada pandangan kita. Bukan kata Muhammad, ikhwan, saya ingat dalam hidup kita ni pun orang kata kat kita, hang ni pasal apa tak ikut abang hang? Abang hang bukan ustaz ke? Pergilah pelak tu. Pelak kita kata. Nama je ustaz. Orang panggil abang kita ustaz. Kita tak ikut dia. Kenapa? Kerana kita, bila kita nak ikut satu orang, orang tu kena betul-betul bersih kat kita. Baru kita boleh ikut. Kalau orang tu kita anggap dia tak betul, macam mana kita nak ikut? Dia ustaz ke, dia pakai serban ke, dia pakai jubah ke, pakai serban 2-3 lapis ke, dia baca khutbah. Ittaqullah, ittaqullah. Dalam kepala kita kata, tak bagus ustaz ni. Dia baca apa? Kita tak hayati. Bila Nabi buat, kita buat. Nabi buat dan kita ikut buat. Nabi tak buat dan kita ikut tak buat. Itulah suatu benda kesucian yang kita bagi pada Muhammad. Bahawa kita mengiktiraf dia manusia yang paling bersih. Paling suci. Dan orang yang buat ni siapa? Dia orang yang paling suci. Orang yang tinggal ni siapa? Orang yang paling suci. Bolehkah Nabi kata semayang macam aku semayang? Tiba-tiba dalam pakej semayang tu ada benda. Kita kena buat nak bagi dia elok. Sebab kita bukan orang paling elok, ya kawan. Muhammad. Itu kita tahu di mana? Pada ayat dalam surah Qalam. Ayat 5.
wa innaka la'ala khuluqil azim. Allah kata, dan engkau Muhammad berada di atas pola akhlak yang sangat agung, azim. Ya. Allah puji Muhammad dalam sembahyang, dalam surah Jin. Dalam surah Jin, Allah puji sembahyang Nabi. Dalam surah Hijr, Allah puji kesabaran Nabi dalam susah. Dalam surah Al-Furqan, Allah puji Nabi Muhammad ketika Quran diturunkan pada dia. Dan Allah puji dia, Allah sanjung dia ketika pada malam Mi'raj. Luar dalam atas bawah, dia dipuji oleh Tuhan dia. Sehingga turun ayat yang besar dalam surah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pun saya tahu antum dah tahu makna ayat ni. Sebesar-besar itulah ikhwan, datanglah satu perkataan Tuhan dalam ayat 56 surah Al-Ahzab. Dahsyat ikhwan. Dan saya pun tidak tahu kalau ada orang nak menutup hujah ni macam mana. Sampai satu saat alam ini sepi, nak kata apa tentang Muhammad pun tak tahu. Allah sendiri kata, bergema perkataan Tuhan di langit dan di bumi sampai hari kiamat. Allah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nabi di situ adalah Muhammad. Tak cukup Allah dengan malaikat berselawat di langit. Allah menegur ahli bumi ini. Ahli bumi ini. Yang di bumi ini penuh dengan manusia dan jin. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Manusia beriman, jin beriman. Kamu tak boleh berdiam diri ketika mendengar nama Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Muhammad. Maka apa terjadi ikhwan, kata Imam Qurtubi dalam tafsir dia, dalam bawah surah Al-Ahzab, berhimpunlah dua selawat. Selawat ahli langit dan ahli bumi untuk Muhammad yang sangat Allah redai. Tiba-tiba Allah mengarahkan kita untuk ikut orang ini. Dengan makna kata kita mengikuti sunnah dia. Semayang macam dia. Takbir macam dia. Rokok macam dia. Bacaan dalam salat macam dia. Bagi salam kanan, bagi salam kiri macam dia. Wirid lepas salat macam Muhammad. Katalah, ada hamba Allah umat Muhammad. Dia kata, tak, bukan semua benda saya ikut Muhammad. Saya nak ikutnya orang lain reka. Hak nama dia bid'ah tadi. Agak-agak di mana orang ni nak duduk depan Tuhan di hari akhirat. Maka kerana itu saya menyatakan ikhwan, seandainya dalam hal solat ni saja saya sempitkan perbicaraan ini dalam hal solat ni saja. Kalaulah kita dapati dalam riwayat yang sahih Nabi tak buat, tapi kita duk buat. Kita cek-ceknya Nabi tak buat. Cepat-cepat kita ingat nasihat Imam Syafi'i. Nabi buat, kita buat. Nabi tinggal, kita tinggal. Kerana itulah bentuk ittiba' dan pembersihan yang kita beri pada Nabi. Walaupun benda itu nama dia usalli sekalipun. Yalah, ada orang buat kan, saya tak membantah orang buat. Buatlah, kita negara Malaysia demokrasi. Kita darurat sampai bulan 8. Silakan. Mungkin lepas bulan 8 COVID pun pergi kot. Walaupun usalli. Kenapa ikhwan? Kerana sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu mesti salat seperti mana aku salat. Kamu kena salat seperti mana aku salat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kerana itu ikhwan, hatta kita buat hal majlis perkahwinan, bertunang ke anak kita, ada petunjuk daripada Muhammad. Kita dah terlalu jauh dengan hidup ikhwan. Sampai bertunang kita ni pun bertunang di atas tradisi kita sahaja. Kita tak mau tengok langsung Muhammad ajak macam mana. Khitbah.
Macam mana kita nak khitbah, kita nak pinang orang, ada petunjuk Muhammad. Macam mana nak buat kenduri kahwin, ada petunjuk Muhammad. Macam mana nak buat majlis kekah, ada petunjuk Muhammad. Apa yang Muhammad buat dalam majlis kekah? Kita ni majlis kekah ke, masuk rumah baru ke, kahwin ke, tahlil orang mati tak boleh tinggal. Adakah budak tu baru beranak mai buat arwah? Astagfirullah. Orang tu menikah arwah juga. Bagilah dia seronok dulu, dah arwah dulu. Ya Allah, ya Tuhan. Masuk rumah baru pun arwah juga. Zaman nak buat arwah sikit. Nak arwah sikit apa? Ini rumah baru, arwah. Tengok kita, ikhwan. Pasal tu Nabi masuk rumah baru. Nabi tinggal rumah dari Mekah, pergi ke Madinah, masuk rumah baru. Apa Nabi buat? Tengoklah sirah Nabi. Isi rumah Nabi. Siapa dia isteri Nabi? Orang rumah Nabi. Bagaimana dia? Semuanya ada dalam. Kerana itu sunnah tidak akan dipanggil sunnah kalau dia tidak syumul dan lengkap. Dia mesti lengkap dan sempurna baru dia dipanggil sunnah, ikhwan. Tapi masalah kita tak tahu, macam bid'ah tadi tercela. Kita tak tahu. Pasal tu kita bela sangat bid'ah ni. Dia kata awak malas nak baca usalli, marah pula orang. Tak, saya tak marah orang. Tapi saya kata orang belajarlah sunnah Nabi kita Muhammad. Kerana ini berkaitan dengan pengakuan syahadah kita kepada Allah. Tak mau, ikhwan. Kita makan cara Nabi. Bismillah. Tangan kanan. Basuh tangan, ambil yang dekat. Ya. Nabi ajak bila kita duduk kunyah makanan kan, jangan buka mulut kita supaya orang tak nampak dalam mulut tu ada apa. Kalau nak sembang pun kita tutup supaya orang tak rasa jijik dengan dalam mulut kita. Sampai macam tu ada petunjuk Muhammad. Sampai macam tu. Kalau tak sempurna, tak akan turun ayat 21 dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Muhammad itu tak cukup untuk jadi contoh pada kita, ayat ni tak turun, ikhwan. Kerana itu, ikhwan, kita baca baru takat ni je. Ini sebagai satu muqaddimah. Untuk kita jadikan dia sebagai muqaddimah untuk belajar kenapa kita tak boleh buat bid'ah. Kerana itu saya tak start terus dengan bid'ah. Saya start dengan 2 kalimah syahadah. Baru kita nampak di mana start dia. Di mana. Sehingga kan kalau kita nak usalli dalam solat baru kita fikir balik 2 kali. Lepas sembahyang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Buat kita mula terfikir. Nabi buat tak lagu tu? Ikhwan, ini benda paling bahaya, ikhwan. Apa dia? Bila orang mula fikir. Bila orang mula fikir, ikhwan, apa Quran kata? Allah tak mengubah nasib kamu sehingga kamu ubah nasib diri kamu. Allah guna perkataan apa dia? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Yughayyiru tadi saya kata taghyir. Allah tak akan ubah apa-apa daripada kamu kerana Allah nak kitanya ubah. Taghyirul fikr. Ubah fikiran kita. Mula start bertanya. Muhammad suruh sembahyang macam dia. Bagi salam angguk macam ni. Angguk macam ni. Dah duduk tahiyat elok dah. Angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Angguk. Bagi salam belah kanan kita tahu Nabi buat tapi angguk tu. Angguk ni, ikhwan, dia bukan ni, ikhwan, dia kalau dah buat 25 tahun, kalau tinggal itu dia tak boleh, ikhwan. Dia nanti duduk angguk atas motor sepanjang jalan. Kan dia bukan ibadat. Hanya start tanya je, Muhammad buat tak? Kalau Muhammad buat, berlumba-lumbalah kita buat. Kalau Muhammad tak buat, macam mana kita nak buat? Nak berjumpa Tuhan ni, kita umat Muhammad. Bagi salam. Muhammad baca tak? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu memang ayat Quran, ayat akhir daripada surah Al-Isra. Tapi adakah Muhammad baca lepas bagi salam? Soalan ini perlu dibangkitkan balik, ikhwan. Taghyir, buat perubahan pemikiran, bertanya, aku adalah umat, Muhammad adalah Nabi, kenapa amalan aku selama ini terpisah dengan Nabi aku? Supaya kita duduk atas sunnah, atas syahadah kita, 2 kalimah syahadah. Kita tak duduk di atas bid'ah. Maka episod kedua kita akan bincang pula, apakah itu bid'ah dan apakah perkataan para ulama terhadap bid'ah setebal buku ini, ya kawan. Setebal buku ini para ulama menyebut pada kita. Baik, kita ada satu soalan, ikhwan, daripada Abu AB. Abu AB. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dalam menghukum sesuatu amalan itu bid'ah memerlukan niat? Ya, maksudnya apa? Saya tak apa nak faham. Adakah maksud dia kita nak hukum satu benda itu bid'ah memerlukan niat? Maksudnya niat apa? Niat orang nak hukum kan? Niat kawan yang buat bid'ah kan? Imam Syatibi kata tadi, bid'ah tadi ialah reka jalan dalam agama, menyerupai agama, tapi dia rekaan bukan agama. Agama daripada Tuhan kepada Muhammad. Bid'ah ni hasil otak dan pemikiran orang yang dia reka itu tidak berpandukan kepada nas dan syariat. Nas dan dalil tak ada, dia reka. Masa dia reka tu pasal apa? Dia nak bagi barang rekaan dia tu setanding dengan apa yang Tuhan turun pada Muhammad, supaya orang boleh ikut, dan dia yang buat itu dengan niat nak berlebihan dalam ibadat pada Allah. Dia. Maka Syatibi kata itulah bid'ah. Baik. Apabila tercipta satu benda bid'ah, kita tidak perlu tahu orang cipta bid'ah itu apa niat dia. Kita tak perlu tahu. Kita hanya perlu tahu apa dia, apa sahaja yang berbeza dengan cara Nabi Muhammad dalam hal beribadah kepada Allah, maka itu masuk dalam kita punya ruang lingkup bid'ah itu. Kita tak ada lah bertanya pada awak buat bid'ah ni, awak niat apa? Mana ada orang niat tak baik, ikhwan, semua niat baik. Tapi bid'ah ini seperti kata para ulama, apa sahaja benda zahir, apa sahaja benda batin yang bercanggah dengan zahir nas, apa sahaja benda batin yang bercanggah dengan zahir, yakni dengan hadis, dengan sunnah yang zahir, maka sesungguhnya dia batil secara zahir dan batin. Dia batil secara zahir dan batin. Apa sahaja benda batin, benda kejiwaan, dia bercanggah dengan benda zahir. Yang maksud bercanggah dengan zahir ni, bercanggah dengan sunnah yang zahir, sunnah yang jelas. Lihat daripada zahir sunnah bercanggah, tapi itu menjadi keyakinan batin orang. Maka apa sahaja yang batin bercanggah dengan zahir sunnah, maka dia dihukum batil secara zahir dan batin. Maka kerana itu, ikhwan, hal-hal berkaitan dengan bid'ah itu kita tidak mahu, kerana ada larangan dalam agama. An-Nawawi buka bab larangan kepada bid'ah dalam Riyadhus Salihin. Semua para ulama buka bab. Imam Ibn Abi Asim ada kitab bernama As-Sunnah. Imam Baghawi datang bagi syarahan kepada kitab syarh kepada As-Sunnah ini, memberi penjelasan sunnah ini apa, sunnah ini apa. Maka adakah dalam menghukum sesuatu amal itu bid'ah memerlukan niat, ingin berlebihan dalam ibadat dah. Walaupun dia tambah usalli itu, dia tak ada niat berlebihan pun, usalli tetap bukan daripada sunnah. Tapi kaedah dia, ikhwan, tak ada orang buat benda bid'ah ni tak ada niat berlebihan, tak ada.
Bertanya pada kawan tambah usalli. Pasal apa tambah? Dia kata nak bagi elok lagi. Berlebihan lah tu. Itu berlebihan lah. Tu bertanya kepada orang turun mayat daripada rumah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pasal apa? Kalau dah habis-habis bagi mandi, buah dalam keranda tu usung pi terus. Apa beza dengan Al-Fatihah? Tak apalah dia Fatihah, dia bukan usung. Dia tak tanggung berat apa. Tanya kat dia pasal apa? Dia kata supaya mayat ni turun elok, berlebihan. Orang pergi haji. Pasal apa nak kena azan? Tanyalah orang, pasal apa nak kena azan? Dia kata kalau azan lagi elok, lagi baik. Berlebihan lah tu. Tidak ada, pasal tu tengok Imam Malik ketika dia bagi nasihat kepada kawan yang datang ke kubur Nabi, dia pakai kain ihram nak pergi Mekah buat haji. Nak buat satu umrah ke haji, saya tak ingat. Dia mai ke kubur Nabi. Dia kata pada Imam Malik, dia nak ihram, dia nak niat ihram di kubur Nabi. Nabi kata Zulhulaifah, keluar sikit daripada masjid Nabi, di ujung sana tu ada satu masjid orang panggil Bir Ali, Zulhulaifah. Pergi ke situ. Pergi niat di situ. Itu tempat miqat ahli Madinah. Dia kata dah, aku nak niat ke Nabi sini. Imam Malik kata, apalah fitnah hang punya buat ni. Dia kata pada Imam Malik, fitnah apanya aku buat? Aku bukan mengurangkan jarak miqat, aku melebihkan dia lagi. Apa Imam Malik kata? Fitnah apakah yang lebih besar? Kalau sekiranya umat itu dia merasakan yang dia buat itu lebih baik daripada apa yang Nabi dia buat. Dia nak tinggal cara Nabi dia dan dia nak buat cara dia. Kalau itu bukan fitnah, apa lagi fitnah, kata Imam Malik. Masya Allah ikhwan. Subhanallah. Ada lagi? Saya baca seperti semua. Soalan nombor 2 daripada Abu Ham. Pada permulaan Rejab ini banyak dapat mesej dan WhatsApp mengenai amalan itu dan ini. Mohon pencerahan Ustaz tentang adakah amalan khas bagi bulan Rejab ini. Soalan kedua daripada bin Husin Muhammad Faizal. Adakah ahli bid'ah yang lakukan bid'ah hingga ajal 6? Adakah ada harapan Allah memaafkan kesalahan itu? Daripada Abu Milan. Soalan terakhir. Salam Ustaz. Bolehkah saya tanya pendapat? Bolehkah saya berpendapat solat jarak saf sekarang adalah bid'ah? Baik. Allah yang maha mengetahui. Tua-tua ni otak dia tak boleh ingat semua. Yang pertama tadi masalah bulan Rejab. Bulan Rejab, Allah Ta'ala yang amalan di bulan Rejab. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau tanya saya kata berdasarkan ingatan saya, tidak ada suatu amal yang sahih daripada Nabi, sama ada dalam bentuk amalan khusus dalam bulan Rejab seperti zikir bulan Rejab, istighfar bulan Rejab, ataupun dikatakan doa bulan Rejab. Tidak ada. Tidak ada suatu yang sahih dan yang khusus daripada Nabi untuk bulan Rejab. Bulan Rejab kita sambut macam bulan biasa-biasa, tak ada apa. Cuma ada disandarkan pada suatu doa dalam Al-Azkar. Macam mana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada Ramadan. Kalau kita nak baca doa ni masuk bulan Rejab, kita boleh baca. Tetapi kita kena ingat, ini bukan doa untuk sambut bulan Rejab. Yang kedua, kita kena ingat, doa kita boleh baca dalam apa bahasa sekalipun. Kita tak mesti mengapai skrip doa daripada orang. Tak. Minta. Daripada Nabi. Tak ada. Jangan kita kata doa tu daripada Nabi. Imam Nawawi sendiri menyatakan doa itu tidak sahih daripada Nabi.
Kita nak minta, ya Allah, dah masuk dah Rejab, bermakna dekat sangat dengan Ramadan, bagilah saya kesihatan, kekuatan. Kita boleh minta, ud'uni astajib lakum. Tetapi apabila kita ulang doa yang sama dengan kita meyakini doa itu daripada Nabi dengan doa tadi, maka itu tidak baik. Pakailah apa doa sekalipun daripada jiwa kita nak minta apa dalam bulan Rejab. So, orang kata bila hari dah dekat kan, Rejab, Syaban, Ramadan. So kita minta lah persiapan. Allah bagi hati kita kuat. Kita nak start puasa ke, ambil Isnin, Khamis, kemudian 13, 14, 15. Kita dah nak start puasa, nak latih diri kita, silakan. Tapi kita kata inilah puasa khusus untuk bulan Rejab, itu tidak boleh. Kalau buat lagu itu termasuk daripada bid'ah yang tak diajar oleh Nabi kita. Imam Nawawi mengutuk keras dalam kitab dia, ketika dia sampai hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, dia kutuk apa? Dia kutuk orang yang melakukan satu sembahyang dalam bulan Rejab. Hari ini 1 Rejab, 2 kan? Dia ambil Khamis yang pertama. Khamis yang pertama, minggu depan, Khamis duk main ni. Khamis yang pertama dalam bulan Rejab, dia akan sembahyang dengan satu sembahyang 20 rakaat. Macam tarawih itu. Dia penamakan dengan salat gharaib. Dan dengan kelebihan yang tertentu. An-Nawawi mengkritik amalan ini dengan kritik yang sangat dahsyat, dan dia kata amalan ini bid'ah, semoga Allah mengutuk si pelakunya, si pembuatnya. Maka tidak ada amalan yang khusus dalam bulan Rejab. Itu satu. Yang kedua, padamlah. Rem slow. Otak tu ni dia. Ya, yang kedua tadi ahli bid'ah yang melakukan bid'ah hingga ajalnya. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang kita maksud dekat dengan perbincangan di sini, bid'ah itu ialah kita merujuk kepada pembuat asal, bukan pengikut ni. Sahib bid'ah ni. Sahib bid'ah ni bermakna kalau dia tak reka, bid'ah tu tak ada. Pereka asal tu. Nanti dalam kitab kita ni, kitab Al-I'tisam ni oleh Imam Syatibi, kita akan jumpa ikhwan riwayat-riwayat daripada Syatibi dikatakan kepada ulama-ulama salaf kita, kata kepada ahli bid'ah ni, kata apa? Kalau mereka tidak segera meninggalkan bid'ah yang mereka lakukan, mereka tidak segera stop bid'ah yang mereka lakukan, ulama salaf kita kata apa? Nanti Allah Ta'ala akan bertindak kepada mereka. Tengok satu perkataan yang disebut oleh ulama salaf kita tentang ahli bid'ah ni, iaitu apa dia? Kalau ahli bid'ah ni dia tak stop sekarang ni, apa yang dia buat itu, nanti apa ikhwan? Tengok perkataan dia. Dia guna perkataan innallaha hajara at-taubah ala kulli sahib bid'ah. Maksudnya apa? Ini bukan orang yang ikut ni. Bukan pengikut. Pembuat tu, pembuat asal. Kalau dia tak stop, dia tak bertobat, dia biar, maka apa akan jadi? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghalang taubat daripada pengasas bid'ah itu, sahib bid'ah. Udah syahad ikhwan. Adapun pengikut yang dia bukan mereka bid'ah, dia hanya ikut aja. Dah orang kata ada, dia baca dalam buku, dia orang kata adalah bacaan doa untuk bulan Rejab, dia pun amal ikut dah, zikir bulan Rejab, istighfar bulan Rejab, dia pun buat. Dia itu dinamakan amal-amal begitu saja. Orang macam ni Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Senang dia bertobat pada Allah, dia minta ampun, Allah ampun lah, pasal dia tak tahu. Belajar, tahu. InsyaAllah dia ampun. Tetapi kawan yang buat bid'ah, dia itu, kerana dia telah membuat satu kesalahan yang besar, ikhwan, apa dia? Mereka agama baru. Apanya Allah tak izin.
Pasal itu ada perkataan daripada siapa ikhwan? Ada perkataan daripada ulama kita terkenal Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri kata apa dia? Dia kata al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyati. Bid'ah lebih iblis suka daripada satu maksiat. Minum arak, zina, judi, itu maksiat. Tapi bid'ah pergi reka jalan agama baru, tinggalkan petunjuk Nabi, iblis lebih suka orang buat tu kerana iblis tahu amal dia tidak akan diterima oleh Allah. Iblis suka lagi orang buat bid'ah daripada buat maksiat kerana dia kata al-ma'siyatu yutaba minha, orang yang buat maksiat akhirnya akan bertobat, dia mengaku tu maksiat. Wal bid'atu la yutabu minhu, orang yang buat bid'ah dia takkan bertobat pasal dia perekasan, dia nak tobat lagu mana? Sebab dia telah mengiktiraf benda tu agama, ada pahala. Maka kerana itu besar ancaman Allah kepada si pembuat bid'ah. Adapun kita bila tahu benda itu bukan daripada Nabi, cepat-cepatlah kita berusaha untuk meninggalkan benda itu. Tinggalkanlah benda itu. Kita tak usah terlibat dengan benda itu, dan kita cari pada sunnah Nabi yang sangat jelas, yang sangat terang, yang sangat wadah, yang telah dibahas oleh para ulama kita. Macam saya kata tadi, kita tahu dah Nabi semayang tak usallih, kita tak usah usallih dah. Semayang start dengan apa? Ambil wudu, menghadap kiblat, Allahu Akbar, habis. Kemudian kita ada niat untuk salat, itu saja. Kemudian salat itu kita keluar dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam riwayat yang sahih menyatakan Nabi beristighfar 3 kali seperti riwayat Muslim. Itu saja. Dan kita berzikir dengan zikir-zikir yang ada. Setelah kita tahu, kita tinggal. Walaupun lama dah kita duk buat Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dah kita tahu tak ada petunjuk daripada Nabi. Nabi tak tunjuk lagu tu. Sembahyang ni sedapat mungkin bagi sama dengan Nabi. So kita tinggalkan. Allah Ta'ala akan mengampun dosa kita insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Dan akhir sekali berkenaan dengan bolehkah seseorang itu menganggap kita sembahyang dengan jarak hari ini, penjarakan sosial ini dipanggil sebagai SOP, government SOP ini. Dan saya peribadi, bolehkah kita individu menganggap ini satu daripada hal bid'ah? Baik, wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau satu orang itu nak beranggapan itu bid'ah, dia boleh beranggapan bid'ah, tapi dia kena mengemukakan dalil. Setelah dia kata, saya tak dapati pun dalam riwayat ada sembahyangnya macam ni. Dan kenapa sembahyang lagu ni? Saya tidak mendapati ada suatu alasan yang kukuh boleh sembahyang macam ni. Sebab agama ini adalah agama yang menerima keuzuran. Agama kita menerima keuzuran. Sebab apa tak? Sembahyang ni start dengan berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Sembahyang ni start dengan berdiri. Tiba-tiba ada orang sembahyang duduk. Maka agama tanya dia, kenapa sembahyang duduk? Ada tak peruntukan sembahyang duduk? Ada. Bila? Bila tak ada kudrah, boleh duduk. Duduk. Bila tak ada kudrah duduk, apa nak buat? Mengiring. Tak ada kudrah mengiring, terlentang. Boleh terlentang. Macam orang sakit kan, badan dia tak boleh bergerak, kepala aja. Tapi dia nak sembahyang macam mana? Pakai kepala sembahyang. Tapi ada tak riwayat kata kalau tak boleh sembahyang berdiri, duduk? Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, sembahyang dengan kepala. Tak ada agak riwayat tu. Tapi Quran kata apa pada kita? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah kadar kemampuan kamu. Bila tidak ada sebab, kenapa nak jarak? Tak ada sebab. Kenapa nak jarak? Tiba-tiba sembahyang itu dijarakkan. Maka boleh tak kita kata ini sahnya bid'ah? Kita boleh kata. Tapi bila ada sebab, maka kita kena bincang sebab itu syar'i ataupun tak.
Sebab tu maksud sebab yang syar'i, agama terima tak sebab tu? Maka kita kena bincang. Tapi sekadar peribadi, kita nak kata dia bid'ah, kata. Itu hak peribadi orang masing-masing. Dekat saya kata, kita kata pada diri saya kata bid'ah. Saya kalau sembahyang di rumah, saya rapat. Rapat. Tapi kalau pergi ke luar, tak boleh nak rapat. Tak boleh nak rapat. Itu hak kita lah. Hak kita. Tapi sembahyang secara asalnya Nabi ajak semua rapat. Semua ajak rapat. Banyaklah riwayat tu kan, tak payah saya huraikan. Nanti Allah Ta'ala perselisihkan hati kita kalau kita tak rapat. Nanti setan main di celah-celah saf. Maka Nabi suruh kita tutup ruang-ruang yang ada. Jangan biarkan kekosongan itu ada. Tapi kalau ada sebab, kenapa tak boleh rapat? Maka kena bincang juga. Sebab itu syar'i ataupun tak? Agama terima ke tak? Bukan akal kita terima. Agama terima ke tak? Bila kata agama terima, kena balik pada dalil agama. Maka cara peribadi, kalau macam ni kata, saya nak ambil keputusan tak mau pergi sembahyang masjid terus, boleh tak? Boleh. Saya nak ambil keputusan buat masalah ni, saya tak berani nak pergi sembahyang jemaat lagi walaupun dah buka masjid sebab saya tak yakin diri saya selamat. Boleh. Soalan timbul. Tindakan kita tak sembahyang jemaat itu menepati sunnah ke tak? Masjid dah buka. Masjid dah buka. Tapi kita tak pergi sembahyang jemaat. Menepati sunnah ke tak? Sunnah ke bid'ah tu? Yalah, memanglah sembahyang jemaat tu sunnah, Ustaz. Tapi tak ada jaminan saya selamat. Baik, tak ada jaminan kita pergi campur dengan masyarakat dengan penjarakan ini. Tak ada jaminan kata kita selamat. Alasan tu agama terima tak? Saya tak beranilah nak keluar rumah. Saya takutlah, Ustaz. Saya takutlah nak pergi sembahyang jemaat. Saya takut saat ni jadi apa-apa. Saya tak tahu orang duduk sebelah saya. Boleh tak? Boleh tak saya tak sembahyang jemaat lah ni? Boleh tak? Boleh. Kerana kita bukan aman sepenuhnya. Tak aman lagi sepenuhnya kita ni. Tak aman lagi sepenuhnya. Kita masih dalam darurat sampai bulan 8. Jadi itulah memerlukan suatu penelitian yang baik sikit. Tapi untuk hukum peribadi, tak ada siapa boleh halang kita. Tak ada siapa boleh halang kita. Macam saya berpendirian tidak ada usali untuk sembahyang. Tak ada. Itu yang saya pegang. Tapi saya tak boleh menghalang orang buat. Orang buatlah. Saya tak akan buat. Saya berpendirian sembahyang subuh itu tidak ada kunut. Itu pendirian yang saya ambil. Saya jadi imam ke, saya jadi makmum ke, saya berpendirian sembahyang subuh tidak ada kunut. Tetapi saya tidak menghalang orang kunut. Itu pendirian peribadi saya. Itu hak saya pegang. Ada ilmu yang sampai pada saya, kesahihan riwayatnya sampai, saya pegang macam tu. Tapi bila kita nak pakai untuk orang lain, kita terpaksa mengalami pula lagi satu diskusi lah pula. Pasal apa? Orang nak dengar kuat mana pula alasan kita. So untuk diri saya pegang. Untuk orang nak kunut lah. Kita tak kata apa. Kita demokrasi. Kerajaan pun boleh tebuk atap. Takkanlah kunut masing-masing tak boleh buat. Tak ada tebuk atap apa. No problem. Itu pandangan saya, sahabat. Wallahu ta'ala ala. InsyaAllah tak apa, sahabat. Ada lagi perbincangan kita. Siri kedua nanti. Kita akan bincang lagi. Buku macam ni, ikhwan, ada 2 jilid. Ditulis oleh Imam Syatibi. Ini jilid 1 saja daripada ta'rif bid'ah sampai contoh-contoh bid'ah. Sampai bila tengok orang buat bid'ah nak buat apa. Saja saya ambil menerusi kacamata Imam Syatibi. Supaya kita dengar satu yang baru sikit. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah berkati kita. Kita semua. Wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.